Okey, Assalamualaikum murid 3 Ali. Hari ni Ustazah nak sambung untuk topik baru untuk sirah, iaitu persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Okey, so jom kita tengok siapa kaum Muhajirin tu, siapa kaum Ansar. Okey, so mula-mula sekali adalah kaum Muhajirin. Okey, siapa kaum Muhajirin? Jadi kaum Muhajirin ni adalah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okey, so tu adalah maksud dia. So maksud orang Muhajirin ni adalah orang yang berhijrah ataupun orang yang bergerak daripada orang yang ikut Nabi untuk pergi ke daripada Mekah ke Madinah. Okey, maknanya dia orang Mekah, so dia pergi ke Madinah. Okey, dia berhijrah ke Madinah. Manakala orang Ansar pula. Okey, orang Ansar adalah penduduk asal Madinah yang telah memeluk Islam. Okey, jadi penduduk Ansar pula adalah penduduk yang memang dah duduk dekat Madinah. Manakala untuk Muhajirin adalah orang yang berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Okey. Jadi kaum Ansar siapa? Kaum Ansar adalah orang yang memang penduduk asal Madinah. Okey, jadi mereka ni terdiri daripada dua kaum. Okey, dia ada dua kaum, iaitu kaum Aus dengan kaum Khazraj. Okey, so ingat kat situ apa dia orang Muhajirin adalah orang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, dan kaum Ansar adalah orang yang memang dah duduk dekat Madinah. Okey, jadi kaum Ansar ni ada dua kaum, iaitu kaum Aus dengan kaum Khazraj. Okey. Jadi kan orang-orang Mekah pergi ke Madinah kan, orang Muhajirin ni kan dia datang dekat Madinah. Okey. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mempersaudarakan. Okey, dia mempersaudarakan siapa? Maknanya dia mempersaudarakan orang-orang Muhajirin ni dengan orang-orang Ansar. Okey. Jadi kaum Ansar ni, kaum memang penduduk Madinah ni, dia ambil kaum Muhajirin ni sebagai keluarga angkat diorang. Okey. Jadi di samping itu berlaku perkahwinan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Maka terjalinlah hubungan kasih sayang dan persaudaraan yang utuh di antara mereka. Okey, jadi disebabkan kaum Muhajirin ni dia dah pergi dekat dia pergi dekat Madinah, jadi Nabi mempersaudarakan mereka, jadikan mereka keluarga angkat. Okey, dan dalam persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar ni pun ada antara diorang yang berkahwin. Okey, bila antara diorang dah berkahwin tu, maknanya persaudaraan diorang makin kuat. Okey, sebab apa? Sebab diorang dah ada pertalian yang sah lah. Okey. Okey, so kita tengok kaum Ansar ni dia membantu kaum Muhajirin dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu kecuali keredaan Allah demi kebaikan saudara mereka. Okey, jadi kaum Ansar ni kan dia walaupun dia menerima kaum Muhajirin tu, tapi dia menerima sangatlah ikhlas. Maknanya dia tak ada sebab lain selain daripada dia nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab orang Islam kan bersaudara kan, jadi untuk kepentingan saudara diorang macam tu. Jadi kaum Muhajirin siapa? Kaum Muhajirin adalah kaum yang datang daripada Mekah ke Madinah. Jadi diorang ni dapat menjalani kehidupan di Madinah tanpa rasa terasing. Malahan mereka saling bekerjasama, tolong-menolong dan bersatu padu atas dasar Islam. Okey. Jadi walaupun kaum Muhajirin ni bukannya penduduk asal Madinah pun, tapi kaum Ansar ni sangatlah menerima diorang dan menjadikan diorang macam sama je dengan orang-orang Ansar. Okey. Jadi orang-orang Muhajirin ni dia dapat hidup dengan selesa lah. Okey. Dan baginda disebabkan macam itulah persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar ni yang membawa kepada perkembangan dan kemajuan agama Islam. Jadi diorang buat persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansar ni lah yang antara benda yang membantu untuk mengembangkan agama Islam. Okey. Jadi disebabkan itu kita kenalah ada perpaduan antara masyarakat, macam kaum Muhajirin dengan kaum Ansar ni, betul tak? Okey.
Jadi, apakah pengorbanan kaum Muhajirin? Okey, apa pengorbanan kaum Muhajirin ni? Kaum yang datang daripada Mekah ke Madinah. Jadi, diorang ni sanggup untuk berkorban dengan meninggalkan sanak saudara, harta dan kampung halaman. Mereka juga sanggup menggadai nyawa semasa berhijrah ke Madinah. Okey, jadi kaum Muhajirin ni dia memang betul-betul dia tak ada apa-apa, dia memang tinggalkan sanak saudara dia memang tinggal harta dia, rumah dia memang tinggalkan untuk berhijrah ke Madinah demi agama Islam. Okey, jadi itulah pengorbanan pengorbanan kaum Muhajirin, okey, demi Islam. Okey, apa pula pengorbanan kaum Ansar? Okey, kaum Ansar, kaum yang menerima orang-orang Muhajirin ni masuk ke dalam Madinah. Okey, apa pengorbanan dia? Jadi diorang ni banyak sangat memberi bantuan, okey, kepada kaum Muhajirin. Dari segi tenaga, harta dan tempat tinggal. Mereka juga turut membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okey, jadi kaum Ansar ni sangatlah membantu penghijrahan kaum Muhajirin. Jadi diorang bagi kaum Muhajirin ni tempat tinggal, diorang bagi kaum Muhajirin ni harta, diorang tolong kaum Muhajirin ni, dan ada yang bagi isteri diorang kepada kaum Muhajirin ni. Nak tunjukkan betapa kuatnya persaudaraan dan betapa ikhlasnya persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar ni. Okey. Okey, so apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh gunakan ataupun apply hijrah ni dalam hidup kita. Okey, kalau contoh zaman sekarang ni macam mana kita nak berhijrah? Okey, jadi berhijrah ni bukanlah semata-mata pergi ke satu tempat, tapi sebenarnya hijrah banyak lagi cara yang kalau zaman sekarang ni yang kita boleh buat. Okey, jadi hijrah yang pertama adalah hijrah dalam bentuk pendidikan. Okey, macam mana hijrah dalam bentuk pendidikan? Jadi hijrah dalam bentuk pendidikan adalah kita pergi ke satu tempat untuk belajar. Okey, sebagai contoh siapa? Contoh Adam. Adam waktu tu dah besar. Pasal Adam dah besar, Adam pun masuk universiti. Jadi universiti Adam bukan dekat Pekan, bukan dekat Pahang, tapi universiti Adam dekat KL sana. Jadi Adam pun berhijrah. Adam pun berpindah sementara daripada contohnya daripada Pekan pergi ke KL. Jadi penghijrahan Adam daripada Pekan ke KL tu adalah penghijrahan dalam bentuk pendidikan. Okey, sama juga macam contoh orang yang berhijrah daripada contohnya dia tak ada kerja yang sesuai untuk dia dekat Pekan. Okey, jadi dia pun berhijrah lah pergi ke Kuala Lumpur juga untuk bekerja. Jadi tu pun antara hijrah. Okey, hijrah yang kita lakukan. Okey. Okey, seterusnya hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan Allah. Contohnya kan Allah suruh kita melarang kita untuk buat maksiat, betul tak? Jadi antara perbuatan yang kita tinggalkan, okey, untuk meninggalkan larangan Allah. Contohnya kita apa yang kita boleh buat adalah kita start solat semula kan. Contohnya orang-orang yang mula-mula orang yang meninggalkan solat, tak berpuasa, okey, membunuh, mencuri. Okey, jadi hijrah yang boleh dilakukan adalah dia meninggalkan dosa-dosa dia tu dan dia kembali balik kepada Allah. Okey, jadi tu adalah hijrah dalam tidak meninggalkan larangan, yang dalam bentuk meninggalkan larangan Allah. Okey. Okey, dan seterusnya adalah hijrah dengan melalui perubahan sikap. Okey, contohnya dulu kita ni malas. Okey, kita ni suka tangguh-tangguh urusan tanpa sebab. Lepas tu hasad dengki dengan kawan-kawan. Tak suka kawan-kawan lebih daripada kita. Okey, jadi macam mana cara kita nak berhijrah adalah dengan sifat-sifat yang tak elok tu, yang kita panggil sifat-sifat mazmumah. Okey, sifat-sifat yang buruk tu kita tukar kepada sifat-sifat mahmudah. Okey, apa tu sifat-sifat mahmudah? Sifat-sifat mahmudah tu adalah sifat-sifat yang baik. Contohnya daripada malas, kita usaha untuk jadi rajin. Lepas tu bertolak ansur, okey, dan tak
tak mementingkan diri sendiri. Okey. Jadi perubahan daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah ni akan menjamin kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat. Okey. So macam itulah cerita dia untuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Okey. Jadi jom kita ingat semula. Okey, siapa kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin adalah kaum yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, siapa kaum Ansar? Kaum Ansar adalah penduduk tetap Madinah. Okey, so ingat. So siapa kaum Ansar ni? Okey, kaum Ansar ni terdiri daripada kaum Aus dan kaum Khazraj. Okey. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka datang ke kaum Muhajirin datang ke Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka keluarga angkat ataupun mempersaudarakan mereka. Okey. Jadi apa pengorbanan kaum Muhajirin? Pengorbanan kaum Muhajirin adalah dia tinggalkan saudara dia, harta dia, okey, untuk dan kampung halaman dia untuk Islam. Okey. Dan apa kaum Ansar buat? Kaum Ansar ni dia beri bantuan kepada kaum Muhajirin. Okey, dari segi tenaga, harta dan tempat tinggal. Okey. Okey, macam mana cara kita nak berhijrah untuk zaman sekarang? Pertama sekali adalah hijrah dalam bentuk pendidikan. Macam mana kita berhijrah untuk contohnya kita nak pergi belajar, okey, daripada contohnya kita nak pergi ke universiti. Okey, so maknanya kita berhijrah daripada tempat asal kita ataupun kampung halaman kita pergi ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Okey, dan hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan Allah. Okey, contohnya Allah cakap Allah tak suka orang berpuasa. Allah tak suka orang yang mencuri. Jadi kita hijrah untuk tinggalkan larangan-larangan Allah tu. Okey. Dan seterusnya adalah hijrah untuk melalui perubahan sikap. Okey, contohnya daripada sikap mazmumah. Okey, mazmumah adalah sikap-sikap yang tak elok, okey, kepada sikap mahmudah. Okey, sikap mahmudah adalah sikap-sikap yang elok. Kita ubah sikap kita, contohnya daripada malas kita jadi rajin. Okey, daripada pentingkan diri menjadi tolak ansur. So itu adalah hijrah yang kita boleh buat pada zaman sekarang. Okey. Jadi itu saja untuk topik kali ini. So Ustazah nak nanti Ustazah akan bagi dekat Google Classroom arahan seterusnya. Dan kalau apa-apa ada masalah boleh tinggalkan komen dekat Google Classroom. Okey. Okey, terima kasih murid-murid 3 Ali. Jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.